Baik, kita mulakan. Hari ini awal bulan kita mulakan dengan kuliah hadis, ya, kalimah thayyib. Muka surat 63, hadis yang ke-128. Baik, boleh catatkan makna. Dari hal masuk kubur. Baik, hadis 128 adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia mengajarkan akan mereka apabila mereka keluar ke kuburan supaya berkata oleh seorang mereka, semoga Allah memberi kesejahteraan ke atas kamu, wahai ahli kubur. Dari kalangan orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. Dan sesungguhnya kami jika Allah kendaki akan menemui kamu. Kami memohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan untuk kamu. Nokta. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Ya. Baik. Semak semula. Fi duhulil maqabir. Dari hal masuk kuburan. Maqabir ni jamak daripada qabrun. Kalau satu disebut qabrun. Ya, jamaknya kubur atau maqabir. Masuk kubur ni maknanya kita ziarah. Ya, ziarah ke kubur. Ya, itu yang dimaksudkan masuk kubur. Ya. Baik, saya teruskan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum, ia mengajarkan akan mereka, iza kharaju ilal maqabir, apabila mereka masuk ke kuburan, ya, ke kuburan atau ke kubur-kubur, mana ziarah kubur lah. An yakula, supaya ia berkata qailuhum, oleh seorang mereka, ya, assalamualaikum ahlad diyar. Ahlad diyar ini mana ahli kubur. Terkadang orang terus membahasakan assalamualaikum
ahlal kubur pun boleh, ya. Kalau orang ada baca ahlad diyar, itu maknanya negeri itu negeri kubur, ya. Orang yang jadi penghuni negeri kubur itulah. Jadi kadang orang terus menyebutkan ahlal kubur, ya. Minal mu'minin wal muslimin, daripada kalangan atau dari kalangan orang mukmin, wal muslim, dan orang-orang muslim. Jadi perkataan assalamualaikum ahlad diyar ni ialah doa. Bukan maknanya ya assalamualaikum ini ia memerlukan kepada jawab, ya. Di sini tidak memerlukan kepada jawab, sebab salam itu adalah doa, ya. Sebab itu diartikan begini: semoga Allah memberi kesejahteraan, ya. Jadi kan doa, semoga Allah memberi kesejahteraan ke atas kamu. Jadi artinya tidak perlu kepada jawab, ya. Kalau jawab tu kepada orang yang hidup, beri salam, kita jawab, ya. Kepada ahli kubur, ya, ia berupa doa, ya. Semoga Allah memberi kesejahteraan ke atas kamu ahlad diyar, wahai, ya, ahli kubur, minal mu'minin wal muslimin, dari kalangan orang-orang mukmin dan orang-orang muslim, ya. Kenapa dibezakan, ya, mukmin dengan muslim? Terkadang dia mati hanya sebagai orang Islam, ya, tapi ya belum tentu imannya, ya. Dan ya, terkadang mereka yang mati itu daripada kalangan orang mukmin, yang orang yang beriman. Yang ini dah tentu dia, ya, Islam yang mukmin. Terkadang mereka mati hanya sebagai Islam saja, ya, belum sempat beriman pun ada, ya. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan sesungguhnya kami, jika telah berkehendak oleh Allah, ya, orang-orang yang akan menemui kamu. Ya, bikum ni kamu, dengan kamu, lahikun ni orang-orang yang menemui. Jadi kita kena susunkanlah lahikun tu, ya, kelepas insya-Allah, lahikun bikum, ya. Dan sesungguhnya kami insya-Allah, ya, orang-orang yang akan menemui kamu. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kami mohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan untuk kamu. Keselamatan tu afiah tu. Afiah tu mana keselamatan, ya. Jadi saya letakkan makna itu lepas nas'alullaha afiyah lana walakum. Ikut nahwunya macam itulah. Jadi itu dalam segi maknanya macam tu. Tapi yang nak tahu bahawa yang selamat itu, keselamatan itu ialah afiah, ya. Hadis ini riwayat Muslim. Jadi kalau seandainya tidak ada, tak hafal, ya, maka sekadar assalamualaikum ya ahlad diyar, ya. Terkadang disebut perkataan ya. Ya, di sini kalau tak disebut perkataan ya pun, kita dah tahu maknanya ada hai situ. Macam mana kita nak tahu? Sebab ahla tu pada atas, ya. Jadi ya ahla, tu takdirnya ya ahla. Jadi tak payah letak ya pun boleh, letak ya pun boleh, ya. Contohnya assalamualaikum ya ahlal kubur, bukan ya ahli, ya. Ya ahlal kubur. Jangan ya ahlil kubur, salah. Ya ahlal kubur atau ya ahlad diyar. Kita khususkan minal mu'minin wal muslimin ni, sebabnya kadang kita ziarah kubur yang bercampur, ya. Kubur yang bercampur. Contohnya macam kita tengok di negara-negara lain,
Orang Islam, orang tak Islam pun, ia satu tanah perkuburan. Jadi kalau kita nak ziarah, kita kena baca ni. Ini tak boleh baca ya ahlal diyar saja atau ya ahlal kubur saja. Kita kena khususkan minal mu'minin wal muslimin. Kecuali di tempat kita ni kita belum lihatlah kubur yang bercampur. Ya, kalau kita melawat kubur-kubur di luar negara, tanah perkuburan kerajaan mereka bagi satu, ya, iaitu dikongsikan. Semua yang mati ditanam di situ. Ya. Dan ada juga kes-kes besar, ya, seperti tsunami contohnya di Aceh. Di sana dah tak dapat nak bezakan antara Islam dan tak Islam, maka dikuburkan satu kubur. Ya, jadilah kubur besar namanya. Jadi kalau kita nak melawat kubur itu, kena khususkan minal mu'minin wal muslimin tu. Ya. Sebabnya di situ kubur yang bercampur. Itu kenapa Nabi letakkan minal mu'minin wal muslimin. Itu nak mengkhususkan. Ya. Itu saya katakan tadi, kalau kubur-kubur yang bercampur, ya, kita kena khususkan minal mu'minin wal muslimin. Ya. Kalau yang, ya, tak bercampur tu, tak tersebut ni pun tak apa. Ya. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Ya. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Ya. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Doa ni bukan hari-hari, ya, kita ziarah kubur, sesekali. Tapi yang sesekali ni lah yang kita kadang tak ingat, ya, tak hafal. Ya. Jadi kalau nak buat pahala tu, buat banner satu signboard, ya, nak masuk kubur tu, ya, tulis kalimah salam ni. Kalau nak buat pahala lah. Jadi tiap-tiap orang yang nak masuk kubur, ya, dia pun tengok tulisan tu, dia pun baca, bagi salam. Siapa yang, ya, berinfak itu, dia akan dapat pahala lah. Pahala kebajikan setiap orang yang, ya, masuk, membaca. Ya, itu semua pahala buat orang yang menderma, ya, ataupun, ya, yang, ya, buat sedekah demikian. Jadi banner satu signboard nak masuk kubur tu, ya, tulis doa ini atau salam ini. Ya, itu sih kita kata bukan semua orang hafal. Ya, bila sampai ya tak ingat. Ya. Yang dah belajar pun, ya, belum tentu hafal juga. Ya, dah lama tak melawat kubur, ya, sesekali, ya, menziarahi, ya, orang meninggal sampai ke kubur pun kita lupa. Ya. Cari buku, tak mana letak. Ya, entah beg mana letak tak tahu. Ya, nak cari buku. Dah jumpa buku, muka surat berapa pula dulu belajar ni. Ya, tak jumpa juga. Ya, tak jumpa muka surat pula. Ya, muka surat 64. Ya. Okey, kita habis tajuk tu, kita masuk tajuk yang baru. Ya. Fil istisqai. Tapi kalau ada yang nak bertanya, boleh juga tanyalah, ya. Kalau sebelum masuk tajuk baru, ya. Baik, kalau tak ada, kita masuk tajuk baru. Tajuk baru ni fil istisqai tajuk dia. Fil istisqai. Dari hal minta hujan. Dari hal minta hujan. Baik, hadis 129. Catatkan dari Jabir
bin Abdillah radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma ni tahu makna tak? Radhiyallahu tu maknanya ya Allah meredai. Telah reda oleh Allah. Kalau harfiah dia. Radhiyallahu tu telah reda oleh Allah. Anhuma dari keduanya. Ya. Kalau anhuma ni maknanya dari keduanya, iaitu Jabir dan bapaknya Abdillah. Jadi nak menunjukkan dua-dua ni dah Islam. Jabir dah Islam, Abdillah pun dah Islam. Ya. Tapi kalau Umar Al-Khattab, bapak dia tak Islam. Sebab itu bila Umar radhiyallahu anhu, anhu seorang saja. Sebab apa? Bapaknya belum Islam. Ya. Jadi ditulislah radhiyallahu anhu. Ya. Kalau duduk Islam, anhuma. Kalau ramai Islam, anhum. Kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Tu hum tu ramai. Baik, sambung sebelah ya, muka surat 65. Bergantung pada hadisnya, muka surat 65. Telah berkata ia, telah datang ia kepada Nabi keadaan menangis. Lalu bersabda Nabi SAW, bracket berdoa, wahai Allah, hujanilah kami hujan yang lebat, yang menyenangkan, yang menyuburkan, yang memberi manfaat, tidak membahayakan, yang cepat, tidak lambat, lalu telah menebal ke atas mereka oleh langit. Noktah. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad Muslim. Baik, saya masuk mula. Ini dari hal minta hujan ya. Baik. Fil istisqa'i. An Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma. Qala, ia berkata, Atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam bawakin. Ia telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
ya, keadaan menangis. Tengok Arabnya ya. Dalam bracket tu saya tak tulis tadi, saya nak bagi tahu. Bawakin tu wahya jam'u baqiyah. Baqiyah. Ya. Wahya tu mana dan ia, jam'u tu jamak, baqiyatan mana menangis. Kalau satu, baqiyah. Kalau banyak menangis, bawakin. Itu jamak taksir. Sebab itu, bawakin ni kalau tak betul, macam nama tempat. Ya, bawak. Ya. Tapi bawak ni adalah jamak kepada baqiyah. Baqiyatin tu maknanya menangis. Kalau banyak menangis, bawak. Bawakin. Itu namanya jamak taksir ya. Okey. Jadi, dia datang kepada Nabi SAW katanya, ya, keadaan menangis. Ya, kerana apa? Kerana kemarau begitu lama. Ya, sehingga ya, tanam-tanaman kering. Ya, merosakkan jalan dan harta. Faqala Nabi SAW, ya, lalu bersabda Nabi SAW, bersabda ni dengan maksudnya berdoa. Ya, jadi datang untuk supaya Nabi berdoa. Lalu Nabi pun berdoa, Allahumma skina, ghaisan mughitha, mari'a, nafi'an, ghaira darin, ajilan, ghaira ajilin, fa'adbaqat alaihimus sama. Ya. Baik. Nabi berdoa, Allahumma askina, wahai Allah, hujanilah kami. Ghaisan, mughitha, hujan yang lebat. Mari'ah, yang menyenangkan. Mari'a, satu ain ya, mari'a, yang menyuburkan. Nafi'an, yang memberi manfaat. Ghaira dar, tidak membahayakan. Ajilan, yang cepat. Ghaira ajil, dan tidak lambat. Ajilan, daripada ajal, ajalah, tergesa-gesa, cepat ya. Lawannya ajil. Ajil ni lambat. Nabi pun berdoa, fa'adbaqat alaihimus sama, lalu telah menebal ia atas mereka oleh langit. Mana langit ni, awan pun meneballah di ufuk langit ya, untuk menurunkan hujan. Itulah ya, dia punya mustajab ya, doa Nabi SAW ya. Jadi 130 ni, hadis 130 ni, ya, hadis ni panjang berkaitan dengan ya, minta hujan jugalah ya. Baik, elok catatkan ya. Hadis 130, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, ya. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha. Sebab Aisyah muannas, perempuan ya. Jadi dia punya radhiyallahu anha ya, guna ha. Kalau lelaki anhu ya, perempuan anha. Telah berkata ia. Tengok dia guna perkataan qalat ya, perempuan. Kalau lelaki qala ya. Qalat, telah berkata ia, syakan nas, telah mengadu oleh orang-orang. Nas ni manusia, tapi kita terjemah kepada ramai. Ya, telah mengadu orang-orang ila Rasulillah, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak berterjemah terus ya. Saya tak payah sebut Arabnya, terjemah terus.
kepada Rasulullah SAW lambatnya hujan atau lambatnya turun hujan. Koma, lalu ia menyuruh membuat mimbar. Lalu ia menyuruh membuat mimbar. Lalu diletakkan baginya di tempat solat. Koma, dan telah menjanjikan ia kepada orang-orang satu hari mereka keluar padanya. Koma. Lalu telah keluar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mula terbit matahari. Lalu ia duduk atas mimbar. Lalu ia bertakbir dan memuji Allah Azza wa Jalla. Kemudian ia berkata, baik, berhenti dulu situ, nanti kita sambung lagi ya. Saya terangkan dulu. 130, hadis 130 ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia telah qalat, telah berkata, ia syakan nas, telah mengadu oleh orang-orang ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah SAW. Orang-orang mengadu kepada Rasulullah SAW kuhutal matar, ya, kerana lambatnya turun hujan. Maknanya dah kemarau panjang lah, ya, kemarau panjang tak turun hujan, ya. Negara padang pasir ni, ya, turun hujan ni ya, sesekali. Tapi kalau dah sampai 6 bulan tak turun hujan tu dah berat lah, ya. Tempat kita ni tempat yang banyak turun hujan, jadi kita tak terasa sangat, ya. Dia orang memang dah biasa tak turun hujan, tapi kalau dah terlampau lama tak turun hujan, akan merosakkanlah segala-galanya, ya. Harta benda dan lain-lain. Kita ni pun, ya, walaupun tempat turun hujan, tapi kita punya tadahan air ni, ya, cepat kering. Kalau, ya, 6 bulan tak turun hujan, contohnya,
tak betul, dah mula dicatu air. Ya, tak mencukupi. Sebab takungan air dah terlampau rendah. Jadi, ya, kita pun juga terasa kalau seandainya lama tak turun hujan, ya, menyebabkan ya, segala takungan-takungan kering. Ini pun menyusahkan kita. Jadi zaman Nabi ini orang mengadulah sebab lambatnya turun hujan. Apa yang Nabi suruh? Fa'amara biminbarin. Ya, lalu telah menyuruh ia dengan membuat mimbar. Mimbar ni tempat imam berkhutbah atau mimbar. Ya. Mimbar zaman Nabi ini dia punya ketinggian tu 3 anak tangga. 3 anak tangga tu itulah mimbar masa tu. Ya. Kita punya mimbar ni tinggi-tinggi. Kalau makin besar masjid ni, makin tinggi mimbarnya. Jadi bayangkanlah, kalau dah tinggi, imam pun dah di tempat khutbahnya pun, imam pun berkhutbah di tempat yang tinggi. Jadi makmum ni, yang depan, nak tengok kena mendongak. Sakit leher. Ya. Yang jauh okey lah. Yang dekat nak kena mendongak. Jadi sebenarnya nak ikutkan tak perlulah nak tinggi-tinggi pun. Sebabnya kita bukan duduk atas kerusi. Kita bersila. Duduk atas lantai. Jadi kalau 3 anak tangga, walaupun jauh, kalau 3 anak tangga, maknanya yang jauh pun dah dapat tengok imam berkhutbah. Yang dekat pun selesa tengok, yang jauh pun selesa tengok juga. Ya. Sebab ketinggian imam itu dah melebihi daripada orang duduk. Tapi kalau dah terlampau tinggi sangat tu, orang depan dah teruk sakit tengkuk. Kalau ikutkan khutbah Jumaat Nabi, zaman Nabi ni, makmum ni kena tengok imam yang berkhutbah. Tapi nak tengok macam mana nak mendongak yang kat depan. Sebab itu zaman Nabi dulu mimbar dia, 3 anak tangga je. Fawudi'alahu fi musallah. Ya, lalu diletakkan ia baginya di tempat solat. Mana mimbar tu hendaklah diletakkan di musolah. Musolah ni tempat solat ataupun padang. Ini zaman Nabi suruh letakkan kat padang. Ya. Bukan di masjid ya. Musolah ni tempat solat. Di lapangan. Ya. Kita ni kurang menggunakan perkataan musolah. Kalau di negara Arab tu ataupun di yang dekat dengan kita seperti Indonesia pun, mereka gunakan musolah. Ya, kita kat sini ya tak gunakan sangat perkataan musolah ini. Jadi musolah ni tempat-tempat solat ya, yang dikatakan surau tu pun dikatakan sebagai musolah. Ya. Baik. Wa ada nasa, dan ia menjanjikan kepada manusia yauman yakhrujuna fihi. Dan dia menjanjikan kepada orang-orang satu hari mereka keluar padanya. Contohnya hari ini adalah hari Jumaat. Maka dijanjikan besok ya hari Ahad semua turun ke padang. Padang ni musolah, tempat solat. Ya. Fakharaja Rasulullah SAW, lalu telah keluar oleh Rasulullah SAW khina bada'a hajibu syamsi, ketika mula terbit matahari. Ya, sebab di tengah padang pasir ni kalau dah mula terbit matahari itu pun dah kira ya panas. Ya. Apalagi kalau dah masuk pukul 9, pukul 10, itu pun dah terik panas dia. Ya. Sebab itu Nabi suruh masuk keluar awal-awal sikit ya, ke tempat solat ni. Ketika mula terbit matahari, pergilah ke musola atau tempat solat di lapangan. Faqah ada alan mimbar. Lalu ia duduk atas mimbar. Nabi duduk atas mimbar macam mana hari Jumaat. Hari Jumaat kan duduk atas mimbar. Fakabbara, lalu ia bertakbir wa hamidallah, dan ia memuji Allah Azza wa Jalla. Biasa kita kalau sebut
Allah Azza wa Jalla. Ya? Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla wa Jalla. Ya? Apa makna Azza ni? Azza ni, ya, mana Allah Maha Mulia, wa Jalani dan Maha Agung. Ya? Maha Mulia, Maha Agung. Itu kita sebut Azza wa Jalla. Ya? Mana Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah yang Maha Mulia, yang Maha Agung. Summa qala, kemudian ia pun berkata, ini khutbah dia, ya. Buat rangkapan selang, ya. Selangkan ataupun rangkap lain. Catatkan, sesungguhnya kamu telah mengadu kekeringan kampung halaman kamu, dan kerana lambat turun hujan dari kebiasaan masanya dari kamu. Koma. Dan sesungguhnya telah memerintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kamu, supaya kamu berdoa kepadanya. Koma. Dan telah menjanjikan kepada kamu bahawa ia memperkenankan bagi kamu koma. Kemudian ia berkata, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Yang memiliki, baik, sambung sebelah, muka surat 66. Sambung sebelah muka surat 66. Hari pembalasan. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ia perbuat apa yang ia kendaki. Koma. Wahai Allah, Engkaulah Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Engkau Maha Kaya. Sedangkan kami orang-orang fakir.
turunkanlah oleh engkau ke atas kami akan hujan. Dan jadikanlah apa yang engkau turunkan bagi kami jadi kekuatan dan dapat menyampaikan sehingga satu ketika nokta rangkapan lain kemudian telah mengangkat ia akan kedua tangannya maka tidak nanti maka tidak falam yazal ni maka sentiasalah okey maka sentiasalah falam yazal ni maka sentiasalah ia mengangkat sehingga nampak putih kedua ketiaknya. Kemudian ia berpaling kepada manusia akan belakangnya. Koma. Dan telah membalikkan ia atau memalingkan tudungnya sedang dia mengangkat kedua tangannya. Koma ya. Kemudian ia menghadap atas manusia. Kemudian ia menghadap atas manusia. Koma. Dan ia turun lalu solat 2 rakaat. Lalu Allah mula menampakkan lalu Allah Azza wa Jalla ya. Lalu Allah Azza wa Jalla mula menampakkan
akan awan. Lalu berguruh dan berkilat. Kemudian turun hujan dengan izin Allah Ta'ala. Maka tidak ia datang ke masjidnya sehingga banjir merata. Koma. Maka manakala ia melihat orang-orang tergesa-gesa ke rumah, telah ketawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga terlihat gigi serinya ataupun gerham-gerhamnya, nawajid, ya. Gerham-gerhamnya. Lalu ia berkata, aku bersaksi bahawasanya Allah atas tiap-tiap sesuatu amat berkuasa. Dan bahawasanya aku hamba Allah dan Rasulnya. Nokta. Hadis riwayat Abu Daud. Baik, ya. Saya ulang semula, ya. Jadi Nabi SAW pada muka surat 65 yang bawah, rangkapan yang bawah sekali, Rasulullah SAW dah duduk di atas mimbar dan bertakbir dan memuji Allah. Berkhutbah lah. Solatnya kemudian, ya. Khutbah dulu. Sama dengan hari Jumaat. Hari Jumaat, ya, khutbah dulu baru solat. Jadi Nabi berkhutbah. Innakum sakautum jadda diyarakum. Sesungguhnya kamu telah mengadu kekeringan kampung halaman kamu. Wastikhara matori an ibba nizamani ankum. Dan, ya, kerana lambatnya turun hujan dari kebiasaan masanya dari kamu. Waqad amarakumullah subhanahu, dan sesungguhnya telah menyuruh, ya, Allah SWT kepada kamu antad'uhu, supaya kamu berdoa atau menyeru akannya. Wa wa'adakum an yastajiba lakum, dan dia telah menjanjikan kepada kamu bahawa ia memperkenankan bagi kamu. Summa qala, kemudian ia berkata lagi Nabi, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Sambung ke surat sebelah. Nabi sambung lagi, khutbahnya, la ilaha illallah yaf'alu ma yurid, tidak ada Tuhan melainkan Allah, ia perbuat apa yang ia kehendaki.
Allahumma antallah la ilaha illa anta. Wahai Allah, engkau lah Allah, tidak ada Tuhan melainkan engkau, antal ghaniyu, engkau maha kaya. Wa nahnul fuqara, sedang kami orang-orang fakir. Anzil alainal ghaitha, hujankanlah oleh engkau ke atas kami. Turunkanlah oleh engkau ke atas kami akan hujan. Waja'al ma anzalta lana kuwatan wa balagon ilahin. Dan jadikanlah apa yang kau turunkan bagi kami kekuatan dan penyampai sehingga satu ketika. Ya, Nabi tengah khutbah ni. Summa rafa'a yadai falam yazal fi raf'i hatta bada baya dhaibtai. Kemudian ia angkat kedua tangannya dan maka sentiasalah ia angkat sehingga nampak kedua ketiaknya. Mana nak menunjukkan bahawa dia punya jubah kan orang Arab jubah. Jadi lengan jubah tu kan labu. Bila diangkat tinggi-tinggi, ya, maka kain tu akan turun ke bawah. Lengan tu, ya, tangan akan turun ke bawah, nampaklah ketiak. Ya, dua ketiak Nabi. Ya. Menunjukkan ketika itu Nabi betul-betul angkat tangan tinggi. Sehingga nampak dua ketiaknya. Suma akbala ala nas, kemudian dia pun menghadap kepada manusia, wa nazala, dan ia pun turun daripada mimbar. Fasalla rak'ataini, lalu ia pun solat. Bukan atas lagi. Summa hawala ila nas, yang lepas baris kedua tu. Summa hawala ilan nas zahrahu, kemudian ia palingkan kepada manusia akan belakangnya. Maknanya Nabi memalingkan punggung tu menghadap, punggung tu pada muka makmum, dia menghadap depan. Wa qallaba au hawala ridaahu wa warafin yadai. Dan ia membalikkan atau memalingkan selendangnya walhal ia sedang mengangkat kedua tangannya. Dia pakai selendang. Selendang tu ketika itu Nabi balikkan, selendang tu diterbalikkan, selendang tu. Itu rupanya pun selalu salah satu daripada syarat kita solat minta hujan, ya. Jadi dipalingkan selendang tu supaya seolah-olahnya supaya kemarau tu bertukar jadi hujan, ya. Itu simbolik lah, ya. Macam orang berdoa minta tolak bala, diterbalikkan tangannya. Tangan macam ni diterbalikkan bila minta bala. Apa tolak bala. Itu pun simbolik, boleh diguna pakai. Ya. Kemudian, ya, Nabi pun menghadap kepada akbal ala nas, yang menghadap kepada orang-orang. Ya, wa nazala fa shalla rak'ataini, lalu ia turun dan lalu ia solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat, solat minta hujan tadi. Fa insyaallah azza wa jalla sahabatan. Ya, lalu mula, ya Allah azza wa jalla lalu mula menampakkan, ya, Allah azza wa jalla akan awan, sahabah akan awan, faraghadat wa barakat, lalu berguruh, berkilat, ya. Summa amtarat, kemudian telah hujan ia biiznillah ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala. Falam ya'ti masjidahu, maka tidak ia datang ke masjidnya atas salatis suyul, sehingga katanya merata, ya, banjir. Falamma ra'a sur'atahu, maka manakala ia melihat orang-orang tergesa-gesa ila kinna, ke rumahnya. Mana orang-orang ni larilah ke rumahnya sebab hujan, kan. Dhahika sallallahu alaihi wasallam, telah ketawa oleh Nabi SAW, hatta badat nawajizuhu, sehingga nampak gigi gerhamnya. Dia punya Nabi ketawa bila tengok orang berpusu-pusu lari nak masuk rumah, ya. Apa? Sebab hujan, kan. Nabi ketawa. Kenapa Nabi ketawa? Nabi gembira dengan nikmat Allah yang tengah turun, atau rahmat Allah yang tengah turun. Faqala, lalu ia berkata, Ashhadu annallaha ala kulli syai'in. Aku bersaksi bahawasanya Allah, ya, atas sesuatu amat berkuasa, wa anni abdullahi wa rasuluh, dan bahawasanya aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi kalau siapa-siapa nak buat solat minta hujan, ya, dia kena ikutlah arahan-arahan yang ada dalam hadis ini.
Imam kena pakai selendang. Nanti waktu berdoa tadi, imam balikkan selendang. Dan yang mustajab doa tu ialah solat tadi ialah di lapangan. Jangan buat dalam masjid. Kita selalu buat minta hujan ni dalam masjid. Yang afdalnya ialah di lapangan. Dan pakaian-pakaian minta hujan ni tak boleh pakaian macam kita pergi solat hari raya. Pakai baju cantik-cantik, ya. Tak. Ya, solat minta hujan ni kalau boleh pakai baju-baju yang selalu dipakai biasa-biasa pergi kebun, pergi pasar ke. Yang biasa-biasa, jangan pakai baju semak-semak cantik-cantik, ya. Menunjukkan kita punya tawaduk, fakir, macam tu. Itu cara solat minta hujan. Minta hujan ni ada khutbah, ya. Jadi ada khutbah, kita tak boleh solat sorang-sorang kat rumah. Dia macam solat Jumaat. Jadi ada khutbah. Jadi kalau nak solat kena ada imam, ada khutbah, macam tu, ya. Tak boleh kita solat minta hujan sorang-sorang kat rumah. Itu tak boleh, ya. Kalau berdoa saja, tak apalah nak berdoa saja. Ya, minta hujan, tapi kalau solat untuk minta hujan mesti berjemaah. Baik, sampai situ dulu, ya. Akan datang kita masuk firriyah. Ya, firrih. Mana dari al-angin pula, ya. InsyaAllah akan datang. Jadi sampai sini dulu, insyaAllah kita akan sambung semula akan datang, ya.